Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini tanpa berlengah masa, kita akan belajar mengenai pertempatan di Malaysia ya. Pertempatan Malaysia ni tempat tinggal lah, tempat tinggal, kediaman awak. Okey. Jenis pertempatan yang ada di Malaysia, kita ada pertempatan bandar dengan pertempatan luar bandar. Pertambahan jumlah penduduk pada setiap tahun menyebabkan berlakunya perubahan dan pertambahan kawasan kediaman ataupun pentempatan tempat tinggal awak tu, rumah awak. Okey, nanti awak besar, awak kahwin, awak ada keluarga sendiri, awak akan cari rumah lain. Nanti lepas awak lahirkan anak, ada punyai anak awak akan cari rumah lain. Nampak tak? Setiap tahun berlakunya perkembangan penduduk ni. Okey. Pertempatan di Malaysia terbagi pada dua jenis, iaitu pertempatan bandar dan pertempatan luar bandar. Pertempatan bandar, cikgu tak perlu hurai panjang. Kenapa? Awak sekarang ni berada di Kuala Lumpur. Awak dah tahu bagaimana situasi dia. Bagaimana dia punya bilangan penduduk dia. Ciri pertempatan bandar di Malaysia, jumlah penduduk melebihi 10,000 orang. Betul. Kalau awak lihat kat sini, sekitar awak ada banyak didirikan apartmen, banyak didirikan kondo. Okey, kenapa? Untuk menampung jumlah bilangan penduduk yang semakin hari semakin bertambah. Ini di kawasan bandar ya. Kawasan bandar ni ramai penduduk. Okey. Jumlah penduduk melebihi 10,000 orang. Mempunyai kemudahan asas yang pelbagai. Betul. Kemudahan asas yang pelbagai. Apa dia? Jalan raya, ada monorail, ada klinik kesihatan, ada semua kemudahan asas banyak. Sekolah dan pelbagai universiti semua ada kat Kuala Lumpur ni. Okey. Ini bukan hanya merujuk pada Kuala Lumpur. Pertempatan bandar ni merujuk kepada kawasan bandar-bandar yang ada di serata Malaysia lah. Tapi cikgu ambil yang senang untuk awak fahami ialah Kuala Lumpur. Sebab apa awak berada kat sini sekarang. Okey. Kawasan berkediaman ciri moden. Betul. Berciri moden. Kalau awak tengok kat sini, purata rumah awak pun dah dibina daripada kebanyakannya bersutu yang kukuh dan sebagainya lah. Kalau dekat kampung tu daripada kayu, dia kekalkan penggunaan ciri-ciri tradisional tu. Kat rumah awak ni ada macam-macam ada. Awak tengok lah. Okey, nanti kita lihat lah. Kegiatan ekonomi melibatkan sektor perindustrian, perniagaan, pembinaan, pentadbiran dan perkhidmatan. Ini kegiatan ekonomi yang ada dekat bandar lah. Okey, perindustrian kita ada macam ada Shah Alam dan sebagainya. Perniagaan di Kuala Lumpur ni banyak ada perniagaan, banyak jenis. Awak boleh buka mata, awak boleh lihat kerana awak ada pelbagai jenis perniagaan daripada kecil sampai besar. Pembinaan. Okey, pembinaan sama ada pembinaan jalan raya ke, perumahan ke dan sebagainya lah. Pentadbiran. Sekarang ni kita dah pindah Kuala Lumpur ni kepada Putrajaya sebagai pusat pentadbiran. Tapi di bandar-bandar lain seperti Bandar Kuala Terengganu masih ada lagi pentadbiran kat sana. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, itu memang ada kat sana lah. Okey. Perkhidmatan. Perkhidmatan ni banyak jenis. Okey, kita lihat pertempatan luar bandar. Pertempatan luar bandar ni merujuk kepada kawasan pertempatan yang mempunyai kepadatan penduduk yang rendah. Ya, jumlah penduduk di luar bandar ni sedikit. Ini video yang cikgu paparkan kepada awak sebelah tu. Nampak tak suasana pertempatan luar bandar macam mana? Ciri pertempatan di luar bandar, jumlah penduduk kurang daripada 10,000 orang. Kemudian asas yang minimum. Ya. Biasanya kat luar bandar ni ada jalan raya je lah. Jalan raya, masjid, sekolah, benda-benda yang simple, benda-benda yang asas je. Okey. Kawasan kediaman sederhana dan berciri tradisional, macam yang awak nampak pada sebelah tu. Itulah keadaan rumah di kampung. Kegiatan ekonomi terhad kepada sektor pertanian, peternakan dan industri desa. Pertanian. Pertanian ni memang luar bandar lah. Kat bandar ni tak ada pertanian. Biasanya pertanian ni yang memberikan pulangan yang besar lah kepada luar bandar ni. Sama ada tanian koko ke, kelapa sawit ke, lada ke, timun ke, betik ke, apa-apa je lah. Okey. Peternakan ni luar bandar juga. Awak tak pelihara lembu ke di Kuala Lumpur kan? Lembu tak ada kat Kuala Lumpur kan?
Ada kambing tak kat flat awak? Ada apartmen awak, kondo awak, ada kambing tak? Tak ada kan? Maksudnya semua peternakan ni berada di luar bandar. Pera lembu, pera kerbau, pera kambing kat luar bandar. Okey? Itu aktiviti dia orang. Industri desa. Kat Kuala Lumpur ni kita ada perniagaan dan sebagainya kan. Kat luar bandar industri desa. Industri desa ni merujuk kepada contohnya awak nak buat kerepek, tempeyek, macam tu lah. Okey? Yang kecil-kecil lah. Pola pertempatan di Malaysia yang ni awak kena ingat ni. Ada 4 jenis pola pertempatan yang ada dekat Malaysia. Pertama ialah berpusat, kedua berkelompok, ketiga berjajah, keempat berselerak. Okey, kita lihat dahulu pola berpusat. Apa itu pola pertempatan? Ialah corak ataupun reka bentuk susunan kawasan kediaman manusia. Ya. Reka bentuk susunan dan susunan kawasan kediaman manusia, tempat sesuatu, tempat tinggal. Okey, keadaannya. Kita lihat dahulu berpusat. Kalau ia ada di persimpangan jalan macam ni, pada gambar sebelah ni, inilah kawasan pertempatan berpusat. Rumah ataupun bangunan dibina secara rapat-rapat di sesuatu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk. Terdapat di kawasan persimpangan jalan raya ataupun taman perumahan, contohnya pertempatan di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Terdapat kemudahan yang melibatkan pusat perniagaan, pelabuhan dan rumah ibadat. Okey. Biasanya kawasan pertempatan berpusat ni dia berada di persimpangan jalan, mempunyai berbagai-bagai jenis kemudahan asas. Okey, kemudahan dan juga dia lebih banyaklah aktiviti perniagaan dan sebagainya dijalankan situ. Berkelompok ni biasanya awak keliru dengan berpusat. Berpusat ni kalau awak tengok kat sini, dia penuh kat sini. Okey, kalau berkelompok ni, awak tengok sini. Ujung sana ada satu kelompok, ujung sini ada satu kelompok. Okey. Susun atau rumah adalah secara berkelompok dan terancam di sesuatu kawasan. Terdapat juga di kawasan pertempatan rancangan pembangunan tanah Persekutuan Felda Terolak Perak, Felda Air Tawar, Felda Sahabat di Sabah. Okey. Pembinaannya secara berkelompok dan terancam. Jika awak pergi ke kawasan Felda, inilah yang berlaku. Masuk ke kawasan Felda, kat sana akan ada rumah. Lepas tu dikelilingi oleh ladang sawit. Nanti awak pergi Felda kedua pula, macam tu juga keadaan dia. Macam inilah. Ini berkelompok. Berjajah ni biasanya kita ikut sungai ke, ikut pantai ke, ikut jalan raya ke, dia akan jadi macam ni. Sesuatunya sebiji mengikut susun. Kalau awak tengok kat sini, okey, sebelum ni saya cakap dulu. Rumah atau bangunan dibina di sepanjang jalan raya dan tepi pantai. Kelihatan tersusun secara deretan dan hampir seragan. Terdapat di kawasan pinggir laut, pantai, sungai. Contohnya sepanjang Sungai Rajan, pesisiran pantai Kuala Besut, Terengganu. Okey, kalau berjajah ni, kalau awak lihat, rumah dia kalau jalan raya lurus, rumah dia ikut jalan raya. Nampak tak? Susunan tu ikut jalan raya. Ataupun ikut laluan sungai. Itu ialah berjajah. Kalau berselerak pula, ujung sana ada satu, ujung sini ada satu. Okey, rumah yang dan bangunan dibina secara berselerak dan berjauhan antara satu sama lain. Ya, biasanya kawasan kampung lah. Kawasan kampung ni banyakkan rumah berselerak. Okey, kelihatan bertaburan dan tidak seragan. Terdapat kawasan kampung, terdapat di kawasan kampung kebun kecil getah, sayur. Contohnya Bukit Tinggi Pahang dan Kudasan Sabah. Okey, di sini ada 4. Itu sebabnya cikgu nak awak perhatikan susunan atur dia. Susunan atur berpusat, berkelompok tu dah berbeza dah tu. Nampak tak? Perhatikan tu betul. Berpusat, berkelompok dah ada beza kan. Jika berjajah lagi beza, berselerak berbeza. Awak ingat pola pertempatan ialah susun atur, susun atur rumah, susun atur kawasan pertempatan tu. Itu ialah pola pertempatan. Okey, di sini fungsi pertempatan luar bandar dan bandar. Setiap kawasan tu kita ada fungsi dia, fungsi. Okey, kita lihat dahulu fungsi pertempatan bandar.
apa fungsi pertempatan bandar? Macam ni lah tempat awak duduk di Kuala Lumpur sekarang ni. Apa fungsi dia? Setiap benda tu ada fungsi dia. Kita lihat dahulu dari segi ekonomi. Pertempatan bandar ni ya. Sebagai bandar pelancongan, bandar yang terkenal dengan pelbagai aktiviti pelancongan, menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dan dalam sektor perniagaan, sektor pelancongan. Sebagai contoh, Port Dickson, Negeri Sembilan dan Bandaraya Melaka. Pelabuhan sebagai bandar pelabuhan, bandar yang melibatkan urusan import dan ekspor. Penduduk terlibat dalam sektor perkapalan, penguatkuasaan maritim. Sebagai contoh, Pasir Gudang, Kelang, Georgetown, Pulau Pinang, Bintulu, Teluk Sepagar, Sabah. Okey, bandar perindustrian, bandar yang mempunyai pelbagai kegiatan industri. Kebanyakannya penduduk bekerja dalam pelbagai bidang pengeluaran, kejuruteraan dan teknikal. Sebagai contoh, Shah Alam dan Perai. Okey, seberang Perai ya. Bandar pelabuhan, bandar yang berkembang akibat penerokaan sumber mineral, menawarkan pelbagai peluang pekerjaan, kegiatan pelombongan dan cari gali. Sebagai contoh, Bandar Bintulu Sarawak dan Kertih Terengganu yang berfungsi sebagai bandar pelombongan dan pelombongan petroleum dan gas asli. Bandar teknologi maklumat yang berperanan mengembangkan teknologi maklumat ICT ya. Terdapat pelbagai peluang pekerjaan yang melibatkan penggunaan ICT, termasuklah pemasaran dan pengaturcaraan komputer. Sebagai contoh, Cyberjaya, Taman Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Ini fungsi pertempatan bandar dari segi ekonomi, iaitu sebagai bandar pelancongan. Ya, awak datang ke Kuala Lumpur, cikgu datang ke Kuala Lumpur, ataupun kawan-kawan daripada kampung ke, daripada luar bandar ke, daripada luar negara ke, datang ke Kuala Lumpur melancong kan. Itu sebagai bandar pelancongan. Bandar pelabuhan ni biasanya berada di berdekatan dengan pantai ataupun laut Okey. Bandar perindustrian biasanya berada dekatan dengan kilang-kilang. Bandar pelombongan, ini biasanya macam dahulu Kuala Lumpur ni tempat melombong biji timah, sekarang dah tak ada dah kan. Okey. Kertih dan Terengganu tu pelombongan petroleum. Nampak tak? Di situ akan berlakunya perkembangan lah, bila dah ada satu peluang pelombongan menyebabkan pekerja diperlukan, jadi orang akan apply kerja tu, akan cuba masuk ke situ untuk bekerja, lama-lama dia akan berkembang pesat. Okey, bandar teknologi maklumat ni saya berjaya. Okey, tujuan dia macam yang cikgu baca tadi, sebagai bandar yang berperanan mengembangkan teknologi maklumat dan telekomunikasi ICT ya. Okey, yang ni dari segi sosial pula. Fungsi bandar dari segi sosial. Bandar dari segi sosial. Bandar diraja, bandar yang menjadi tempat terletaknya istana, iaitu kediaman rasmi sebagai sultan ataupun raja. Wujud peluang pekerjaan sampingan kepada penduduk setempat dalam aktiviti pelancongan. Contohnya Pekan Pahan, Kuala Kangsar, Perak atau dan Arau Perlis. Ini ialah bandar-bandar diraja. Apa itu bandar diraja? Bandar yang menjadi tempat terletaknya istana ataupun kediaman rasmi sultan ataupun raja. Siapa yang tak kenal sultan, siapa tak kenal raja, boleh type Google. Cuba belajar. Kita berada di mana? Di Malaysia. Raja berperlembagaan. Jadi cuba belajar, cuba cari. Jangan tak ingat, tak kenal. Negeri mana yang ada raja, negeri mana yang tak ada raja. Ini awak ada belajar sejarah kan? Okey. Bandar satelit berperanan sebagai bandar sokongan kepada bandar utama, peluang pekerjaan dalam sektor pelbagai sektor. Sebagai contoh, Petaling Jaya Selangor dan Senawan Negeri Sembilan. Sosial merujuk kepada fungsi bandar dalam menyediakan perkhidmatan kepada penduduk. Itu yang kedua yang kita sedang bincang sekarang ni ialah sosial. Tadi ekonomi kan? Okey, sosial. Bandar pendidikan, terdapat institusi pendidikan yang menawarkan peluang pendidikan, wujud peluang pekerjaan sebagai pensyarah ataupun keketangan institusi pendidikan tinggi, contohnya Universiti Sultan Idris, Universiti Tanjung Malim Perak. Ini sosial, sosial merujuk kepada bandar yang menyediakan kemudahan perkhidmatan kepada penduduk. Bandar diraja, bandar satelit, bandar pendidikan, ini semua memberikan perkhidmatan.
Okey, yang ketiga kita akan lihat dasar kerajaan. Bandar yang wujud akibat dasar kerajaan. Merujuk kepada fungsi yang berkait dengan dasar kerajaan dan pentadbiran. Itu ialah dasar kerajaan. Bandar yang wujud akibat dasar kerajaan. Bandar pertahanan menempatkan pekalan tentera yang menjadikan bandar ini berkembang sebagai kawasan pertempatan yang lebih besar. Sebagai contoh, Lumuk di Perak dan Port Dickson Negeri Sembilan. Bandar sempadan berfungsi sebagai pintu keluar masuk negara kegiatan pelancongan dan perdagangan yang rancak. Sebagai contoh, Rantau Panjang Kelantan dan Padang Besar Perlis. Bandar pentadbiran berfungsi sebagai ibu negeri, ibu negara ataupun pusat pentadbiran, menawarkan pelbagai bentuk berkhidmatan kepada penduduk. Sebagai contoh, Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan, manakala Kota Kinabalu, Sabah, Kuantan, Pahang dan Kangar Perlis berperanan sebagai ibu negeri. Ini ialah dasar kerajaan ataupun kerajaan punya kerajaan punya yang boleh menyebabkan perkembangan bandar. Okey. Contohnya bandar pertahanan ni, tiba-tiba dia nak letak di Semenyih. Dia buat bandar pertahanan kat Semenyih. Dia ambil anggota tentera, dia buka kat Semenyih tu, dia letak quarters tu. Lepas tu anggota tentera akan berpusu-pusu kat sana. Lama-lama dia akan berkembang. Ini antara fungsi dari segi kerajaan, bagaimana memperkembangkan bandar tu. Tadi kita dah lihat, iaitu fungsi daripada ekonomi yang boleh menyebabkan bandar itu berkembang, iaitu seperti bandar pelancongan, bandar pelabuhan, bandar perindustrian, bandar teknologi maklumat, bandar perlombongan. Okey, yang ini pula bandar berkembang juga disebabkan oleh sosial, iaitu bandar diraja, bandar satelit, bandar pendidikan. Yang ketiga, yang cikgu cakap akhir tadi ialah kerajaan ataupun governance yang boleh menyebabkan bandar itu berkembang, iaitu dari segi bandar pertahanan, bandar pentadbiran, bandar sempadan. Itu bagaimana perkembangan bandar itu boleh berlaku disebabkan oleh tiga faktor itu. Okey. Apa faktor yang cikgu cakap tadi? Ingat, faktor pertama ekonomi, kedua sosial, ketiga ialah kerajaan governance. Okey, sekarang kita lihat fungsi pertempatan luar bandar. Pertempatan luar bandar ni tak sama macam bandar macam tempat awak duduk sekarang ni, tak sama. Dia lebih kepada benda-benda yang simple, benda-benda yang mudah. Okey, contohnya sini luar bandar. Dari segi ekonomi, kita lihat dari segi ekonomi. Terdapat pelbagai kegiatan ekonomi, iaitu pertanian, peternakan, perlombongan dan industri desa yang menawarkan peluang pekerjaan. Yang macam cikgu cakap tadi, Kuala Lumpur awak nak menternak lembu, tak boleh kan? Nak menternak biri-biri, tak boleh. Sebab kawasan yang sempit, tempat yang tak ada. Lepas tu tak sesuai lah. Lalu di kampung, awak nak ternak lembu, nak ternak kambing, nak ternak bibiri, 5 ekar ke 10 ekar ke, dengan 2,000 ekor kambing ke, 2,000 bibiri ke, tak ada masalah. Okey. Lagi apa lagi? Pertanian di kawasan luar bandar melakoni pertanaman padi, getah, kelapa sawit dan sayur-sayuran. Betul. Makanan sayur-sayur yang awak dapat makan hari ini daripada luar bandar lah, yang import, yang dibawa masuk. Dibawa masuk. Contohnya sayur-sayur. Kita ambil daripada Kemereng ataupun kawasan sekitar lah. Okey. Peternakan lembu, kambing serta peternakan ikan air tawar. Perlombongan menyebabkan penukaan sumber mineral. Industri desa membolehkan penduduk menghasilkan produk seperti kraft tangan dan makanan. Okey, ini dari segi luar bandar. Perkara-perkara inilah yang boleh memajukan dia punya ekonomi luar bandar tu. Tadi kita dah bincang Kuala Lumpur, yang ni sekarang ni luar bandar. Ingat, tadi melibatkan bandar. Yang cikgu cakap panjang-panjang tadi ialah bandar. Situasi di bandar, bagaimana bandar itu boleh berkembang. Sekarang ni kita lihat situasi luar bandar, bagaimana luar bandar itu boleh berkembang. Dari segi ekonomi dia ialah peternakan, pertanian, perlombongan dan industri desa. Okey, sosial. Sosial dia tak banyak. Luar bandar ni, pertempatan luar bandar turut mempunyai kemudahan sosial seperti rumah ibadat, klinik kesihatan, perkhidmatan pos, perkhidmatan bekalan air dan elektrik.
Yang asas je, yang basic saja yang ada dekat luar bandar. Okey, dari segi kerajaan pula, bagaimana bandar perkembangan bandar tu, perkhidmatan pengurusan pentadbiran terdapat di luar bandar. Penduduk dapat menyelesaikan urusan mereka melalui pejabat penghulu, ketua kampung, tok batin, tuan rumah ataupun pegawai yang menjadi wakil kepada kerajaan dan menjalankan peranan serta tanggungjawab terhadap masyarakat setempat. Balai raya berperanan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Ya. Dekat luar bandar ni, mesyuarat ke dekat balai raya. Nak buat gotong royong ke dekat balai raya. Semua tempat kebanyakan purata dia aktiviti dijalankan di kawasan balai raya. Di situlah dia orang membincangkan aktiviti, membuat gotong royong dan sebagainya. Nak cok borang awak, anak nak masuk U, pergi hantar rumah JKK ataupun hantar rumah Tok Penghulu. Tapi jauh lah, bukannya macam kita ni. Kita ada banyak badan-badan yang ada kat sekitar kita ni. Okey. Penduduk dapat menyelesaikan urusan mereka melalui penghulu. Penghulu, tok batin. Tok batin ni siapa? Orang asli lah. Dia punya ada tok batin sebagainya. Okey. Di sini, kalau awak lihat kembali, okey ni. Imbas kembali ni. Luar bandar dengan bandar, jumlah penduduk bandar melebihi 10,000 orang. Kalau luar bandar kurang daripada 10,000 orang. Ingat, kemudahan perkhidmatan dan sosial lebih moden di kawasan bandar. Kalau luar bandar, kemudahan perkhidmatan sosialnya minimum. Okey, kurang lah. Kalau bandar lagi, peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor dia banyak. Macam awak nak kerja kilang boleh nak kerja, supermarket boleh nak kerja, di sektor perbankan pun boleh, sebagai banyak dia. Kalau luar bandar pula, peluang pekerjaannya terhad kepada sektor tertentu saja. Betul. Kat luar bandar nak cari kilang pun susah. Biasanya dia akan kerja dari segi penolorih getah, peternakan, pertanian, macam itulah. Tanam timun, tanam kelapa sawit, aktiviti luar bandar. Okey. Ini pola pertempatan ni, yang macam cakap tadi, awak kena ingat tadi. Pola berpusat, nampak tak? Beza, berpusat tu penuh, banyak. Biasanya ada balai polis kat situ, balai bomba, pos Malaysia, sekolah, kalau berpusat. Kalau berkelompok, kat sana ada sikit, kat sana ada sikit. Kalau berjajar, diikut jalan, diikut sungai, diikut pantai. Kalau berselerak, ujung sana satu, ujung sana satu, ujung sana satu. Ini adalah 4 pola pertempatan, iaitu 4 sesuatu pertempatan. Okey. Fungsi pertempatan bandar dengan luar bandar. Bandar, ekonomi. Kita ada perindustrian, pelabuhan, pelancongan, pelombongan, teknologi, maklumat. Sosial pula kita ada bandar pendidikan, bandar satelit, bandar diraja. Dari segi kerajaan pula atau governance, kita ada bandar pentadbiran, pertahanan dan sempadan. Banyak tak? Banyak ke tak? Kat bandar ni banyak dia punya fungsi dia. Kalau luar bandar ada 3 fungsi ni, tapi sedikit saja pelibatan penduduk dalam kegiatan pertanian, peternakan, pelombongan dan industri desa. Sosial pula dia ada rumah ibadat, klinik, pejabat pos. Okey, benda-benda yang simple saja. Okey, kerajaan terdapat juga kemudahan urusan pentadbiran di pejabat penghulu dan balai raya. Di sini cikgu nak awak bandingkan. Awak rujuk ni yang cikgu paparkan sekarang ni, rujuk. Lepas tu awak buat perbandingan. Baru awak akan tahu apa yang membezakan bandar, apa yang membezakan luar bandar. Yang bandar ni awak tak pening kepala. Sebab apa? Awak dah berada kat bandar sekarang ni. Tak kira awak berada di bandar Kuala Lumpur ke, bandar Johor Bahru ke, bandar Kelantan, bandar Kota Baru Kelantan ke, duduk di bandar Kuala Terengganu ke, tak apa. Awak dah mengalami situasi berada di bandar. Yang di kampung itu luar bandar. Bagaimana awak nak bandingkan? Luar bandar tu kampung atau desa. Luar bandar tu macam mana nak bandingkan dengan tempat awak duduk sekarang ni? Itu awak kena bandingkan tu. Bila awak dah banding macam tu, baru awak boleh faham. Cikgu cakap tanpa awak buat perbandingan, tanpa awak buat refleksi tanpa awak perbezaan, macam mana cikgu nak habiskan, nak masukkan ke dalam fikiran awak. Jadi awak boleh fikir macam mana? Contohnya, kita ambil senang je. Yang mula-mula tu ekonomi. Perindustrian. Kat sini ada banyak kilang dan sebagainya. Kat luar bandar ada ke kilang? Mungkin ada sedikit. Mungkin dah tak ada langsung.
Oh, okey okey. Kalau tak ada, dia kerja apa? Itulah persoalan-persoalan yang awak kena main. Untuk awak lebih mengetahui ataupun menyelidiki. Oh, kalau dia tak ada kilang, dia kerja dari segi apa? Itu. Itu bila awak dah mula satu, awak akan pergi kedua. Oh, mungkinan dia kerja dari segi pembaikan. Mustahil lah kat bandar, kat luar bandar ada perkhidmatan perbaikan yang meluas. Tak ada kan? Oh, okey. Maksudnya orang kampung ni, orang desa ni kerja apa ya? Oh, bila kat kampung yang tak ada ke dekat Kuala Lumpur misalnya, contohnya peternakan. Ayam tak ada. Ayam kita makan je. Yang ternak kat mana? Oh, yang ternak mesti kat luar bandar. Sebab kat Kuala Lumpur ni mana boleh ternak ayam. Macam tu lah cikgu nak. Awak fikir daripada A sampai Z. Awak buat persoalan. Tujukan persoalan pada diri awak, awak jumpa jawab. Tujukan persoalan pada diri awak. Mengapa, di mana, sebab apa, bagaimana. Itu. Persoalan itulah yang akan memainkan, akan memajukan diri awak. Okey, apa-apa. Terima kasih kerana menonton. Kejap lagi ada apa-apa WhatsApp cikgu. Thank you. You are the best.